Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buat semua sekali, Alhamdulillah. Apa-apa pun saya nak minta maaf banyak-banyak atas kelewatan sahabat-sahabat saya yang mana menunggu saya. Minta ampun dan maaf. Salah sebabnya sebab saya tengah menguruskan beberapa kain. Selepas tu kemas sikit rumah kan. Jadi sebelum saya memulakan live saya sebentar lagi, kita sama-sama tolong pakat-pakat share, pakat-pakat share apa semua. Share biar banyak. Bukan saya gilakan share tu, bukan saya gilakan view tu, tidak. Tapi sebenarnya bila kita share banyak-banyak ni, dia boleh mendatangkan, kita menyampaikan pengalaman kepada orang. Dalam masa yang sama kita memberi ilmu kepada orang. InsyaAllah sebenarnya kalau ikutkan hari ni saya off, apa orang kata, nak rest lah. Lagipun hari ni pun saya sedang tunggu panggilan on-call daripada pihak hospital. Tapi memandangkan surat tu lambat lagi nak keluar, mungkin dalam pukul 3 pagi ke pukul 4 pagi macam tu insyaAllah. Tapi kita doa-doakanlah. Jadi sebabkan sementara nak tunggu surat tu siap, di atas permintaan sahabat-sahabat saya ni semua, jadi orang kata apa, saya teruskan jugalah live pada hari ni. Apapun, terima kasih banyak-banyak kerana stay tune untuk bersama saya. Okey, hari ni cuaca Alhamdulillah, cuma tempat saya ni dia agak mendung, dia agak macam renyah-renyah sikit lah hujan kan hari ni kan. Okey, jadi saya perlukan sahabat-sahabat saya yang dalam ni tolong view, tolong share. Tolong share sebab apa, dalam masa sama kita share ni, kita mendapat manfaat yang sama-sama dan kita mendapat ilmu yang sama insyaAllah. Okey, sebelum saya memulakan share saya, sebelum saya memulakan cerita saya ni apa semua, saya nak bagi sedikit penjelasan ikhlas daripada saya lah, insyaAllah. Okey, penjelasan tersebut adalah di mana sepanjang saya menguruskan jenazah daripada tahun 2008 sehingga tahun 2020, bermacam-macam pengalaman saya terima. Tapi tidaklah pengalaman tu hari-hari, tidak. Dalam 3-4 bulan saya menguruskan, ada 1-2 kejadian pelik. Dalam setahun ada 3-4 perkara pelik berlaku kan. Jadi taklah hari-hari perkara tu pelik. Okey, dalam pengurusan jenazah ni boleh dikatakan hari-hari ada orang mati. Cuma tinggal lagi pada ketika itu, sebelum saya join TFK, Tim Fardhu Kifayah, yang diasaskan oleh adik saya, sebelum saya join dia, saya jalan sendirilah. Saya berjalan dengan beberapa sahabat saya seperti Din, Pak Lee, dan juga ada beberapa sahabat-sahabat saya yang minta saya rahsiakan nama lah. Jadi saya kena menghormati dia juga sebenarnya. Okey, apa-apa pun saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Amir Danau. Amir Hamzah nama dia dalam Facebook dia, Amir Hamzah. Amir Danau beliau seorang big brother yang paling best, memberi saya tunjuk ajar bagaimana saya nak live, bagaimana saya nak konsisten dalam live. Jangan apa kata, jangan baca komen apa semua kan, sebab benda tu boleh mencacatkan jalan penceritaan saya. Apa-apa pun kepada Amir Danau, Amir Hamzah Abdul Hamid, okey, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana banyak tunjuk ajar kepada saya. Apa orang kata, live, cara nak buat live. Jadi Amir Danau ni, Amir Hamzah ni, dia mempunyai satu lagi Facebook iaitu Tuan Amir. Tak salah saya Tuan Amir, tak saja. Dia banyak menceritakan tentang horror-horror lah, cerita hantu apa semua. Jadi anda boleh pergi ke blog dia, anda boleh pergi ke page dia dan like. Okey, jadi Alhamdulillah, saya mohon kepada sahabat-sahabat saya yang di mana dalam ni, tolong share.
supaya kita dapat cerita ni lebih bermanfaat lah. Cerita ni lebih manfaat dan jadi dah sampai. Untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, sebelum saya mulakan, mukadimah sikit dia. Alam gaib ni wujud dan syaitan ni wujud. Untuk pengurusan jenazah, jangan pelik. Akan ada berlaku juga benda-benda macam ni. Ada orang kata selama saya duduk dalam pengurusan jenazah tak pernah jumpa pun. Sebenarnya ini adalah anugerah yang Allah bagi, sama ada kita dapat, sama ada kita terima atau tidak, Allah alam. Ini adalah anugerah yang Allah bagi kepada kita. Jadi bila anugerah tu sampai kepada saya rasa saya nak kongsikan kepada kawan-kawan saya dalam ni. Sebab apa? Ini adalah satu ilmu dan juga satu pengalaman cerita yang baik. Walaupun cerita ni agak misteri, tetapi ini adalah cerita yang baik. Okey. Sebelum saya mulakan saya punya cerita, saya nak pilih, macam biasa saya akan pilih background muzik yang tune sikit supaya benda ni nampak best. Okey. Sebelum tu saya nak beritahu kenapa saya menggunakan background. Ada orang tanya saya, kenapa ada lagu kat belakang tu bang? Okey, sebenarnya lagu background muzik tu dia sebenarnya adalah untuk yang mana yang mendengar cerita saya ni, kalau dia guna headphone ke apa ke kan. Jadi dengan cerita saya, dia feel macam kita tengok cerita cinta, ada babak-babak cinta tu dia ada keluar lagu jiwa. Kalau kita tengok cerita hantu, tampak horror tu dia ada ground dia yang agak-agak macam suspense kan. Jadi cerita saya ni, saya akan menggunakan latar background suara yang menakutkan. Jadi apa yang boleh saya sampaikan sebelum saya nak mulakan, cerita saya ni adalah pengalaman saya. Okey, pengalaman saya. Sama ada sahabat-sahabat saya ataupun netizen sana, yang mana nak percaya, yang mana tak percaya, terpulang kepada anda. Sebab apa? Anda mempunyai telinga, anda mempunyai hati untuk menilai sama ada cerita ni betul atau tidak. Wallahu alam. Dan ada yang kata dengan saya, cerita ni macam cerita Mastika je. Cerita ni macam pernah keluar dalam van jenazah. Sebenarnya macam ni. Cerita-cerita ni sebenarnya dia lebih kurang je kan. Cuma beza dia yang berada di dalam TV tu dilakonkan balik. Yang mana dia ada dalam Mastika ke ataupun cerita-cerita novel tu, benda tu dikarang. Jadi apa yang saudara semua dengar daripada saya, ini adalah pengalaman saya. Pengalaman saya menguruskan jenazah, pengalaman saya korek lubang kubur, pengalaman saya menghantar jenazah dan macam-macam lagi. Jadi ada benda-benda yang horror saya nak cerita, tapi kadang-kadang saya sampai macam takut juga nak cerita benda macam ni kan. Takut nanti orang kata tipulah mamak ni. Tapi saya saran kepada sahabat-sahabat saya yang berada di luar sana, sila PM saya seandainya sahabat nak ikut saya menyertai pengurusan jenazah. Jadi saya open. Sebab apa? Kita mencari pengalaman pengurusan jenazah. Dalam masa sama kita mengingatkan kepada kematian. Okey, cukup sampai di sini saya punya mukadimah, dan saya akan sambung selepas ni dalam 1 minit lagi. Saya dah tengah pilih muzik yang mana sesuai pada hari ni. Sebentar ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam perkongsian saya pada hari ini. Okey, hari ini saya sebenarnya semalam saya nak sambung cerita di Kulim, tetapi memandangkan saya dah lost pada pengalaman tu, saya akan buka cerita yang lain. Okey. Mari saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat saya. Ini adalah kain ikat bonjot kapan di atas dan juga di bawah. Tadi saya ada potong kain, okey. Tapi hari ni saya tunjukkan ini bukan kain yang saya potong. Nampak ni, nampak season sikit kan.
Jadi kain ni berada di dalam kubur Kain ni berada di dalam kubur. Masih ada lagi tanah-tanah tu. Saya tunjuk balik supaya sahabat-sahabat saya semua dapat tengok lah. Okey. Masih lagi ada bekas-bekas tanah dan dia bukan dia baru. Okey, cerita yang saya nak sampaikan ni berkenaan dengan tali ni. Okey. Kenapa tali tu ada dengan saya? Okey, kenapa tali tu ada dengan saya? Okey. Tali ni kalau siapa-siapa perasan, pada hari kedua saya buat cerita, tak silap saya part 3, sebenarnya saya nak menceritakan tentang kulim dengan satu lagi kisah iaitu tali. Tapi disebabkan hari tu tak sempat nak cerita, jadi siapa yang perasan part 2 atau part 3 saya ada buat keluar tali ni. Cuma saya tak sempat cerita pasal tali ni. Hari ni saya cerita pasal tali ni. Okey. Hal yang saya nak ceritakan ni adalah berlaku pada 4 tahun lepas, di mana lepas tu saya berada di Kuala Lumpur juga. Kuala Lumpur macam biasa dekat rumah saya ni di Ceras Bandar Tun Razak. Saya mendapat sebenarnya benda ni berlaku pada bulan September, bulan 9 Okey. Apa yang saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat saya. Pada ketika itu, macam biasalah, tak ada apa-apa aktiviti nak buat kan. Saya pun dah habis kerja saya apa semua. Saya mendapat call daripada Din. Ini berkenaan saya dengan sahabat saya bernama Din. Din ni adalah sahabat saya paling baik dengan saya. Okey, saya bersama dengan sahabat saya Din. Din hubungi saya, minta tolong saya. Dia call saya sekitar jam pukul 5.30 petang. Okey, sebab apa saya kata pukul 5.30 petang? Sebab masa tu saya balik daripada function pukul 5. Jadi saya ingat dalam pukul 5.30 ke 5 macam tu lah. Okey. Din call saya. Okey. Din call saya, beritahu saya, bro, dekat mana bro? Jadi saya pun cakap dengan Din macam biasa lah. Din, aku kat rumah. Kenapa ada apa ke? Nak lepak ke? Jom lah datang. Kita lepak kat tempat biasa ke apa semua kan. Jadi Din pun cakap dengan saya, tak bro, ni bapak aku minta tolong. Minta tolong apa saudara. Sebenarnya Din mengizinkan saya untuk mencerita ni. Ini adalah kisah keluarga dia. Keluarga dia lah. Din mengizinkan saya untuk menceritakan ni. Dan Din, terima kasih banyak-banyak Din. Tapi aku akan cuba tapis kat mana yang perlu aku tapis. Okay. Din telefon saya, beritahu saya bapak dia minta tolong untuk uruskan satu jenazah, di mana jenazah tu adalah saudara dia sendiri, iaitu Pak Ngah dia lah. Dia ni orang Melaka. Dia orang Melaka. Bapak dia orang mak dia orang Melaka, bapak dia orang Kelantan macam tu. Kelantan lebih kurang macam tu lah. Dia ada banyak kampung sebenarnya. Tapi yang selalu dia balik Melaka lah, dekat masjid sana. Jadi Din bagi tahu saya, Pi, bapak aku minta tolong untuk uruskan jenazah saudara aku ni. Siapa? Pak Angah aku sendiri. Jadi, boleh lah, jomlah kita pergi. Cakap, tapi ada masalah sikit Pi. Cakap, masalah apa? Masalah ni sekarang ni, Pak Angah aku ni lain sikit. Arwah Pak Angah aku ni lain sikit. Lepas tu saya pun cakap dengan Din, tak payah fikirlah lain ke tak lain ke. Berapa banyak jenazah kita dah pernah uruskan. Bermacam-macam benda pelik berlaku kan. Tapi apa yang berlaku tu semua jangan fikirlah Din. Kalau kita fikir memang tak jadi buat kerja kan. Tapi lepas tu Din pun cakap dengan saya, aku dah beritahu kau awal-awal lebih apa-apa pun terima kasih tapi kau nak tolong. Okay, saya pun cakap dengan Din, okey Din, aku tahu rumah kau. Saya pun pergilah rumah Din kat Damansara tu. Macam biasalah rumah dia kat Damansara tu. Okay. Sampai dekat sana, saya jumpa dia. Saya naik kereta dengan bapak dia sekali kan. Bapak dia kata, Sophie, pakcik minta tolong uruskan jenazah ni. Okey. Jadi apa orang kata, jadi saya pun cakap dengan Din, saya cakap dengan pakcik, tak apalah pakcik, ini pun tanggungjawab kita orang juga kan. Dengar tak ada apa-apa yang saya nak buat ni, bolehlah saya uruskan.
Tapi saya kata dengan Bapak Din, kita singgah dekat rumah saya, rumah kawan saya seorang lagi sebab nak ambil set kelengkapan. Sebab saya ni bukannya bekerja sebagai pengurus jenazah, tapi membantu sahaja. Memandangkan Bapak Din kata tak payah sebab apa, set jenazah dah ada dah. Okey. Jadi saya kata dengan dia, kat mana kita nak pergi ni? Okey. Kejadian ni berlaku kat Hulu Selangor. Okey, Hulu Selangor. Nak pergi ke Rawang tak salah, Rawang ke Bukit Beruntung lah, kat situ lah. Saya sampai rumah Din sekitar pukul 6.30 itu lah. Jadi lepas maghrib baru kita bergerak lah. Lepas maghrib baru kita bergerak dan dikabarkan pengkebumian tu malam tu juga. Sebab saya dihin-hinkan oleh Din, sebenarnya tak nak banyak orang tahu kematian Pak Ngah dia ni. Sebab ada benda yang mengaibkan lah cerita dia. Okay. Jadi lepas maghrib sekitar pukul 8 tu, kita pun start kita daripada Damansara tu, pergilah Hulu Selangor. Tempat tu siapa-siapa yang duduk kat Rawang, duduk dekat Bukit Beruntung ke apa ke, mungkin tahulah jalan tu dia memang dahsyat lah kan. Dahsyat lah apa semua kan. Tempat tu dia agak mengerikan sikit. Sebab saya difahamkan tempat tu agak keras sikit lah. Kiri kanan dia pun gelap, gelita kan dengan jalan dia. Sebab kawasan tu boleh dikatakan kawasan lori, banyak keluar masuk. Okey. Jadi saya pun drive dengan Bapak Din bawa kita. Saya duduk belakang, dia duduk depan. Lepas tu bila bawa kita, perjalanan saya nak pergi ke Hulu Selangor tu alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku lah. Sebab rasanya memang tak ada apa-apa pun yang berlaku sebenarnya. Jadi bila sampai di sana, sampai di Hulu Selangor tu, di rumah tu, saya terpaksa suruh identiti dia sebab mungkin ada yang kenal dia. Okay. Sampai di Hulu Selangor, saya dapati rumah Pak Ngah Din ni tak ramai orang. Saya kira-kira, saya, Bapak Din, keluarga Din yang Pak Ngah tu, belah Pak Ngah tu, ada lebih kurang dalam 15 orang je. 15 orang sahaja yang ada dekat rumah tu yang menunggu untuk sama-sama menguruskan jenazah lah. Okay. Jadi saya sampai sana, saya kata dengan Din, Pak Ngah kau ni sikit apa Din? Saya cakap, katanya ada implikasi jantung tak ngam lah, jantung lah cerita dia kan. Saya pun tak nak cakap banyak-banyak lah sebab orang kata kita nak uruskan lah. Okay. Daripada awal penceritaan ni dah ada benda pelik yang berlaku sampai saya nak ke bumi dia. Okay. Saya masuk dalam rumah Din, masuk dengan rumah Pak Ngah dia. Saya cakap dengan keluarga dia, kat mana kita nak mandikan arwah. Jadi katanya boleh mandikan dalam dekat bilik air, bukan kat bilik air, dekat apa nama tu, dekat dia punya depan, dekat hall depan dia. Tapi diorang dah buat kain lah, supaya orang tak nampak lah. Lepas tu ada tong mandi jenazah tu katanya daripada surau punya, pinjam lah katanya. Jadi saya pun cakap dengan Din, okey lah Din, kita mulakan lah. Cuma yang saya hairan, tong jenazah tu ada dua kat dalam tu. Maksud saya tu tempat mandi tu ada dua. Rupa-rupanya dia cakap dengan saya, lepas kita mandi, kita ke bumi, kita kapan ke kat situ juga, tak payah kapan bukan dalam rumah. Cakap kenapa? Tak ada apa-apa pi. Kita buat je apa yang ni sebab ini permintaan ayahku. So kita pun, jadi saya pun buatlah dengan Din. Masa saya nak mandikan Pak Ngah dia, yang membantu saya hanya Bapak Din seorang saja yang membantu saya. Yang lain tak bantu. Saya pun tak tanya banyak dan saya pun tak mau tanya. Sebab apa, ini mungkin ada masalah lah. Saya pun tak mau tahulah kan benda tu. Jadi apa yang saya kata dengan Bapak Din, tak apalah pakcik, kita buat je lah 3 orang ni. Sebab apa, dalam pada masa yang sama, Pak Ngah dia pun tak adalah apa kata besar sangat. Kira kalau ikut pada berat tu dalam 60 lah, 60 km tu lah, 60 kilogram lah, 60 kg lah. Jadi saya rasa tak adalah berat sangat kan. So boleh lah nak buat seorang-seorang, tak payah nak buat ramai-ramai apa semua. So saya pun cakap dengan Din, boleh Din, kita buat sama-sama Din. Benda-benda macam ni kita tak payah pening-pening kepala kan. So saya kata dengan Din, okey, mula-mula kita buat air kapur barus.
Lepas tu, lepas dah buat air kapur baru, kita buat air sabun. Lepas dah buat air sabun tu, sebelum kita ambil pangah kau letak dekat tong mandi tu, kita bentangkan kapal siap-siap. So lepas dah bentangkan kapal siap-siap, saya pun dah potong tali apa semua kan. Lepas dah buat tu semua, saya kata dengan Bapak Din, Pakcik, kita dah boleh mulakan dah Pakcik. Okay, kalau boleh kita minta orang yang ada dalam rumah tu usung arwah Pak Ngah tu dekat tempat mandi. Okay, jadi diorang pun usunglah arwah Pak Ngah tu sampai ke tempat mandi. Jadi lepas dah sampai tempat mandi tu pun semua, sebenarnya saya tak tengok lagi tau arwah Pak Ngah ni. Saya tak tengok lagi Pak Ngah ni macam mana rupa dia. Jadi bila sampai dekat rumah, sampai dekat bilik tempat mandi tu, bila saya buka kain batik lepas kat muka dia tu untuk nak, ya kita nak mandi kan, kita nak bersihkan dulu kan. Bila saya buka kain batik tu, apa yang saya dapati, muka arwah Pak Ngah tu terlalu menakutkan. Dia macam orang kurus tapi cengkung tak amat cengkung, dengan mata dia ke dalam apa semua kan. Saya pun terperanjat lah. Belum saya pandang muka Din, belum sempat saya tanya, dia cakap saya macam ni. Dia cakap apa? Okay, saya faham lah, mungkin ada apa-apa lah kot. Okay. Di dalam tu ada 3 orang. Tapi masa saya menguruskan jenazah arwah Pak Ngah tu, sekitar jam pukul 10 tau. Sebab dengan set up dalam pukul 10 lah. Sebab saya ni orang yang suka tengok pada masa dalam pukul 10. Jadi agak sunyi tempat tu. Sebenarnya saya lebih suka kepada siapa-siapa yang duduk dalam ni, siapa yang tahu area Hulu Selangor, siapa yang tahu area jalan tu boleh pergi ke Genting Highland. Jalan tu memang sunyi gila punya jalan tu. Okey, lepas tu dalam pada masa yang sama, saya cakap dengan Bapak Din, Pakcik, saya rasa Pakcik duduk dekat tempat kapan lah, biar saya dengan Din lah, sebab bila kita orang 2-3 orang ni macam payah pula nak buat. Cakap Pakcik pun, Bapak Din pun tak kisahlah, dia kata tak apa, boleh ke mana-mana pun. Saya pun buat dengan Din. Lepas saya dah buat dengan Din tu, mula-mula macam biasalah, kita basuhkan jenazah kan, basuhkan arwah bagi dia bersih, hilangkan segala kekotoran yang mana ada yang boleh mana-mana melekat-melekat, sebab ada beberapa seletip kat badan dia kan, mungkin daripada hospital ni lah. Lepas dah urus tu, kita ambil wuduk. Okay, ambil wuduk kepada jenazah tu lah. Lepas dah diwudukkan apa semua, proses untuk dimandikan. Okay, sebelum nak dimandikan, saya dah buat dah air sabun tu, saya letak dekat atas. Ada satu meja tu, saya letak tu adalah air sabun. Jadi air sabun tu saya yang buat, dan saya sendiri yang bancuh air sabun tu, bukan orang lain. Saya sendiri yang buat. Jadi saya yang buat air sabun tu, dan saya juga yang buat air kapur barus tu. Sebab apa, ya sementara Din sampai situ dia jumpa saudara mara dia, saya tak nak buang masa, saya buatlah air tu. Jadi lepas dah mandi-mandikan apa semua tu, lepas saya dah ambil wuduk apa untuk jenazah, tibalah untuk mandi. Saya kata dengan Din, tolong ambil air sabun kat tepi tu je. Bila Din pergi nak ambil air sabun tu tak ada, baldi tu kosong. Jadi saya kata, aku dah buat dah tadi. Dia cakap, kalau kau dah buat, mesti ada airnya. Dia cakap, memang aku dah buat dah air tadi. Kat situ dia lebih kurang seminit 2 lah bertekak ajak dengan dia tu. Sebab saya menafikan lah, sebab saya dah buat air tu. Jadi dia kata, tak, kalau kau dah buat mesti ada. Okey, dia tak, yang paling kita buat lagi sekali. Lepas dah buat air sabun lagi sekali tu, proses untuk mandikan dia. Okey, lepas dah mandi. Lepas saya dah mandikan dia apa semua, kita dah settle mandi tu, kita mandikan dia dengan air biasa pula. Okey, lepas dah mandikan dengan air biasa, baru kita mandikan dengan air kapur barus. Lepas dah masa settlekan mandi air kapur barus apa semua kan. So lepas dah mandi kapur barus tu, tibalah masanya untuk saya nak lap dia apa semua. Jadi bila masa saya nak lap tu, saya kata dengan Din, air sabun dengan baldi sabun dengan tu kau basuh dulu lah Din, nanti tak ada kelang kabut. Okey, Din memang basuh kat tepi saya, sebab pipe tu memang kat tepi saya je pun. So dia pun basuh baldi tu apa semua. Lepas dah basuh tu semua, saya lepas dah lap badan jenazah tu apa semua, lepas saya lap tu,
Saya kata dengan Din, Din jom panggil orang saudara kau sikit, 2-3 orang untuk ambil jenazah ni letak dekat tempat nak dikapankan tu. Masa apa nama tu, saudara mara datang, bukan saudara mara, orang kat situ jugalah, ada 2-3 orang saudara mara datang untuk apa nama, untuk nak ambil jenazah tu letak dekat satu kain, dekat kain jenazah. Yang datang masuk dalam tu ada 4 orang. Okey, dalam tempat mandi tu ada saya, Din dengan bapak dia. Lepas tu ada lagi 4 orang datang masuk untuk bantu. Jadi 4 orang datang membantu ni, saya ada dapati salah seorang tu memang saya nampak muka dia lain daripada yang lain. Saya cakap dengan Din, Din, boleh kot suruh pakcik-pakcik kau ni angkat Pak Ngah kau ni letak kat depan kapan. Sebab apa, ini dah mula, kita dah nak start dah ni apa semua. Jadi bila kita letakkan dekat kain tu, saya pun setting untuk kain kapan tu supaya benda tu tak herot-herot ke apa kan. Okay, saya pun letak lah kat situ. Dalam masa yang sama, saya kata dengan Din, dua semua ni dah boleh keluar Din. Sebab tak payah ramai-ramai pun tak apa, sebab tempat dia sempit. Jadi aku, kau dengan bapak kau dah lah. Jadi bila saudara mara dia keluar, ada seorang masuk. Seorang masuk ni, bapak Din pun tak perasan, Din pun tak perasan, tapi saya seorang je perasan. Saya borak dengan dia. Saya kata dengan dia, pakcik nak tolong sekali ke? Cakap, pakcik tu tak cakap apa, pakcik tu cuma angguk je. So saya pun okey lah, tolonglah sama-sama. Saya borak dengan pakcik tu, saya kata dengan pakcik, pakcik orang sini ke apa semua. Apa yang bila saya borak-borak tu, Din tiba-tiba cakap dengan saya, kau borak dengan siapa pi? Aku borak dengan pakcik ni lah. Pakcik mana ni? Dia cakap, tak tahu pakcik. Bila saya pandang balik, pakcik tu dah tak ada tau. Itulah benda yang pertama yang berlaku lah. Yang misteri itu pertama yang berlaku. Saya dah mula seram sejuk. Lepas tu sambil-sambil saya nak kapankan dia kan apa semua, bapak dia nak dia beritahu yang sebenarnya Pak Ngah ni dia kena buatan orang. Dalam masa yang sama, Pak Ngah ni juga rajin nak buat orang juga. Maknanya dia ni rajin main bomoh jugalah cerita dia ni. Kira ada ilmu-ilmu hitam jugalah cerita. Lepas tu saya difahamkan juga Pak Ngah ni juga dia ada berdesaka. Masa saya kata dengan bapak Din, pakcik, saya rasa tak payahlah kita cerita benda-benda ni semua. Lagi satu ni malam ni. Nombor dua, sebaiknya kita cerita elok-elok lah pasal jenazah ni kan. Rasa tak bagus. Lepas tu tiba-tiba bapak dia kata, pakcik minta maaf banyak-banyak lah Sophie, sebab susahkan kau dalam benda ni, libatkan kau dalam masalah ni. Cakap, kenapa pakcik? Tak ada apa-apa lah. Sambil-sambil berborak tu, kita pun lipat lah kapan apa semua kan. Lepas tu dalam pada masa yang sama, lepas lapisan yang pertama kain kapan, untuk lapisan yang kedua kain kapan, lepas lapisan yang ketiga kain kapan tu, okey, saya kata dengan Din, tarik ketat-ketat Din, sebab aku nak kena ikat kaki dia, nak kena ikat buat gunjut lah. Okey, lepas tu saya ikat kaki dia apa semua. Lepas dah ikat kaki dia, saya tarik ke badan dia, sampailah ke muka dia saya buka. Bila saya buka muka dia adalah sebenarnya untuk tatapan kepada semua saudara mara dia. Saya kata dengan Din, bolehlah panggil saudara mara engkau ke, kawan-kawan bapak engkau ke apa semua untuk tengok arwah Pak Ngah kau ni sebelum kita nak kapan, nak tutup muka dia semua. Jadi saya pun keluarlah sebab yalah, kira diberi penghormatan terakhir lah untuk ramai-ramai tengok muka dia apa semua kan. Lebih kurang dekat 10 minit lah. Itu biasalah, drama menangis tu ada kat situ kan. Macam-macam lah keluar kan. Semoga kau tenang lah apa semua. Saya duduk dekat tepi tiang sementara nak menunggu kan. Dalam saya tunggu tu, saya ternampak pakcik yang saya borak tadi tu, yang Din kata tak nampak. Saya pun borak lah dengan pakcik tu. Cakap, pakcik pergi mana tadi? Tapi sebenarnya masa saya borak dengan pakcik ni pun tak jawab apa-apa tau. Dia diam, angguk, geleng, diam. Macam tu je. Saya kata dengan pakcik tu, pakcik orang kampung sini ke? Cakap, saya ni orang Batu Razak, orang Ceras kan. Jadi saya diminta apa nama tu untuk tolong selesaikanlah jenazah ni.
Saya pun, lepas tu pakcik tu dia just angguk saja, angguk-angguk apa semua kan. Saya borak dengan dia sambil-sambil tangan kan. Saya kira tunjuk kat sana, tunjuk kat situ lah kan. Saya cakap dengan dia, saya ikut jalan sana. Lepas tu mungkin ke bumi depan ni dekat Bukit Beruntung apa, dekat area dia Ulu Selangor jugalah. Lepas dah borak-borak tu, dia datang kat saya. Dia tepuk saya punya bahu. Pi, kau borak dengan siapa, Pi? Aku cakap, kau ni Din, 2 kali dah kau cakap benda ni. Aku borak dengan... bila saya cakap macam tu je, orang tua tu tak ada. Tapi saya nampak kelibat dia berjalan macam menuju nak balik. Lepas tu saya katakan dia, tak ada apa Din. Sebenarnya saya dah mula seram sejuk tau. Saya dah rasa tak sedar hati tau kat situ. Saya dah rasa macam apa benda pula nak berlaku ni kan. Tapi kita tak mau fikirlah apa-apa semua. Tak nak fikirlah apa-apa. Lepas tu masa saya, dia kata, Pi, saudara mara aku, kawan-kawan ayah aku semua dah tengok dah. Jomlah kita selesaikan dengan cepat. So saya pun okeylah. Okeylah, kita pun selesai dengan baik lah. Saya pun sampai dekat tempat tu, saya tutup muka dia. Lepas saya tutup muka dia apa semua, saya nak ikat kepala dia lah, kepala dia punya bunjut kan. Lepas saya dah ikat bunjut dia, saya ikat kaki dia pula kat lutut, lepas tu dekat tengah dengan kat dada. Lepas tu, lepas dah selesai apa semua, Bapak Din kata, jom kita semayangkan dulu. Bapak Din jadi imam. So kita orang pun angkatlah jenazah tu masuk dalam rumah untuk disemayangkan. Masa nak disemayangkan tu, apa orang kata, tiba-tiba kat situ blackout tau. Dia blackout. Blackout tu bukan satu rumah, dia blackout semua rumah. Tak silap saya, katanya ada, tak tahulah, mungkin monyet main apa, kabel elektrik kan, yang tu dia short tu semua tu. Alhamdulillah. Bila short tu, jadi benda tu jadi tergendala lah kan. Jadi tergendala. Kawasan gelap, rumah pun sebiji kan. Jadi proses untuk nak disemayangkan tu jadi tergantung. Ketika tu dalam pukul 11.30 kat 11.45 jugalah. Jadi Bapak Din ni telefon TMB kan, yang care line tu untuk servis 24 jam tu. Lepas tu yalah, nak harapkan TMB datang tu lambat. Kebetulan pula kita orang pinjam generator ke satu rumah tu, yang sebab dia ada jual burger, pinjam generator dia untuk nak pakai, asal ada lampu cukup. Okey. Bila dah ada lampu tu, okey, Alhamdulillah, saya kata dengan Bapak Din, okey cik, kita dah boleh teruskan ni. Saya rasa tak payahlah kita lama-lama sangat, sebab tak bagus lah pakcik. Macam saya pun tak ngam. Lepas tu pakcik pun cakap, yelah, pakcik pun rasa macam tak sedar hati lah. Tak apalah kita ni. Lepas tu Bapak Din panggil Din, kau telefon orang kubur dah selesai ke belum? Diorang dah habis gali ke belum? Kalau dah, kita dah boleh bawa mayat ni. Jadi saya pun, saya dengan Din tak sembayang lah. Okay? Saya dengan Din tak sembayang. Ya, sembayang bapak dia dengan beberapa orang di kampung lah kat situ kan. Din pun telefon lah pakcik tu kan. Cakap, pakcik macam mana ni, kubur dah gali ke belum? Kubur dah gali dah apa semua kan. Saya dengar lah dia cakap dalam telefon tu, kubur dah gali apa semua. Jadi okey lah kalau macam tu. Lepas kita orang mandi, lepas kita orang semayangkan arwah, kita ni lah, kita orang balik lah, kita orang hantar lah. Okey lah, sebab daripada perjalanan nak rumah saudara dia tu, Pak Ngah tu, nak pergi ke kubur tu dalam 20 minit itulah lebih kurang. Lepas tu lepas dah habis semayang tu semua, van jenazah pun sampai. Setahu saya van jenazah tu adalah van Karyah surau sana jugalah. Saya tak tahu lah surau situ kan, saya bukan orang Rawang, saya tak tahu lah. Jadi Allahu Akbar. Jadi bila dah van sampai, kita pun masuk ke dalam van. Jadi Bapak Din cakap, Din kau bawa kereta, biar ayah ikut van. Okey, Bapak Din ikut van lah. Lepas tu ada seorang lagi lah ikut van. Yang ikut van tu anak dia dengan bini dia. Yang lain tu semua bawa naik kereta sendiri, ada naik motor. Jadi saya bawa kereta, Din bawa kereta dengan saya lah dalam kereta tu. Jadi dalam sekitar pukul 12 masa tu, jalan tu dia sunyi tau. Lepas tu dia kabus. Jadi orang kata kabus lah. Dia jadi kabus.
kita orang ni, saya kat belakang, van jenazah tu ada kat depan. Okey, yang lain-lain tu saya nampak diorang dah pergi dulu kan. Jadi saya maknanya berdua je lah. Van jenazah kat depan, saya kat belakang. Dengan Din lah, Din yang bawa kereta bukan saya. Jadi bila dah bawa kereta tu apa semua, jadi jalan tu dia jadi kabus tau. Dia jadi kabus. Okey. Lepas tu entah bila tengah bawa kereta tu, Din punya kereta tiba-tiba tengah bawa tersengguk mati. Bila mati tu saya kata kenapa Din? Tak tahu. Kali tengok start tak boleh. Start tak boleh. Lepas tu van tu teruslah pergi kuburan, tapi benda tu tak ada isu pun. Sebab apa, kalau kita orang tak sampai pun still kena tanam juga kan. Tinggallah saya dengan Din dekat situ dengan kereta. Kereta pun kita baru sebenarnya, tak ada kita lama. Din pun start. Lepas tu masa tengah start tu dengar bunyi anjing menyalak tu. Anjing salak sayu sangat. Macam ada benda, yelah kita ni manusia kan. Deria kita ni ada 5 je, tapi dia ada satu deria yang ke-6 tu dia macam insting benda yang pelik-pelik tau. Kita terasa seram situ, apa hal ni kan. Tapi saya cakap dengan Din, Din, apa hal kita ni Din? Tak tahulah aku pi. Selama ni elok je bapak aku pakai. Cubalah kau tengok bateri kot. Cakap, takkanlah bateri, kereta baru kot. Tapi start tak boleh. Lepas tu saya kata dengan Din, Din kau buka lah ni depan, aku tengok, aku ketuk-ketuk apa yang ada. Bila saya ketuk kan, bila bonet depan terangkat, saya dengan Din dekat depan tu. Din kau duduk dekat driver. Aku ketuk apa benda lah, kita orang ni performance pun kan tahu mana ketuk lah, mana yang ada. Lepas dah ketuk tu, saya kata dengan Din, kau cuba start. Din pun start kan. Bila dah start apa semua, bila dah start apa pagi tu, kereta tu 3-4 kali, 4-5-6 kali, tak boleh juga. Lama-lama kita orang longgarkan gegar sikit bateri tu, cabut kunci, masuk balik apa yang ada dalam otak lah buat kan. Bila start, alhamdulillah kereta tu boleh start macam biasa. Lepas dah start kereta tu, saya pun turun kalau bonet depan tu. Bila saya turunkan bonet depan tu, saya nampak Din dekat seat driver, dan saya nampak lagi satu orang kat belakang, iaitu pakcik tu. Pakcik yang saya borak tu. Saya pun jadi seram sejuk. Time tu saya baca ayat kursi, saya istighfar banyak-banyak apa semua. Saya fikir apa yang saya nampak ni sebenarnya bukan orang. Tak tahu siapa dia. Sebab apa? Dah 2 kali saya borak dengan pakcik ni, dan dah 2 kali dia tegur saya, aku borak dengan siapa? Kau borak dengan siapa? Kau borak dengan siapa? Jadi saya, kepala otak saya imagine ini bukan orang. Ini bukan orang. Ini mungkin ada benda lain lah kan. Saya tak kata ni hantu, tapi ni orang kata roh benda lain lah. Saya pun tak tahulah macam mana. Jadi lepas saya masuk dalam kereta tu, tapi ketika itu saya memang seram sejuk lah. Saya memang tak pandang lah cermin. Saya kata dengan dia, Din, kau tahu tak kubur dekat mana? Dia kata, aku tahu kubur dekat mana. Dia terus lah, kita jangan lambat-lambat kat sini, dia macam kat sini kan. Aku takut kena samun apa semua kan. Kawasan tu kan gelap. Saya dipahamkan kawasan tu banyak India kan, apa semua kan. Jadi saya pun okeylah, dia kata okeylah kita pergi cepat. So pergilah ke sana, naik Ezora. Pergilah ke sana. Sampai dekat tanah perkuburan tu. Sampai di tanah perkuburan tu, apa yang saya dengan Din dapati, kami je sampai dulu. Van tu tak sampai lagi. Orang kampung yang 2-3 orang dengan saudara mara dia pun tak sampai lagi. Pelik lah. Saya kata dengan Din, Din, betul ke kubur ni Din? Aku tak tahu, ini bukan kawasan aku. Ini bukan kawasan Langat, ini bukan kawasan Ceras. Ini kawasan Rawang ke Bukit Buntung ke, aku tak tahulah. Tapi macam mana pula tu, dia kata inilah kubur dia, memang ini kubur dia. So aku cakap dengan Din, kau telefon bapak kau. Lepas tu dia pun call bapak dia. Bila call bapak Din kata, kau kat mana? Dia cakap, kita orang kat kubur lah ni. Lah, pasal cepat sangat? Dia cakap, kita punya kereta sangkut tadi lah. Dia kata, lah biar betul.
Betul. Tak apa-apa lah, kau tunggu, kita nak sampai ni. Kurang daripada 3 minit sampailah van tu. Bila sampai van tu, saya dengan Din jadi tertanya lah, kita ikut van ni tadi kan Din kan? Betul. Lepas tu kereta kita yang rosak. Kalau ikut logik akal, bermakna kita ni yang sampai lambat. Kenapa diorang ni sampai lambat kan? Lepas tu dia kata, nanti dulu Pi, jangan cerita lagi lah sekarang. Macam tak kena ni kalau kita cerita kan. Ada baiknya besok lusa lah kita cerita. Yang penting kita uruskan jenazah dulu. Okay. Masa menguruskan jenazah ni, masa nak menguruskan jenazah ni, saya dengan Din macam agak rasa upset sikit lah, kecewa sikit lah. Sebab apa? Yang sampai hanya van saja. Van, bapak Din dengan pemandu van jenazah tu. Pemandu van tu karya sana lah, bukan saya lah. Jadi yang ada malam tu saya, Din, bapak Din, pemandu van tu dengan 2 orang penggali kubur yang tengah tunggu kita orang tu. Jadi ada total tu ada dalam 6 orang je lah. Saya, Din, bapak Din, 2 orang penggali kubur tu dengan seorang driver. Mana ada 6 orang. Jadi saya kata dengan Din, mana orang kampung tadi? Lepas tu dia cakap dengan saya, tak ada apa lah Pi, jom lah Pi, kita buat lah, kita selesaikan lah dengan cara baik. Okay. Lepas tu saya kata dengan Din, tak apalah Din, kita buatlah yang terbaik kan. So buatlah. Saya sampai dekat dalam perkuburan tu dengan berbekalkan torchlight, dengan lampu van jenazah tu dia akan terang sikit lah kan. Lepas tu bila kita sampai kat situ tu, penggali kubur tu cakap dengan saya, dengan bapak Din, saya nak beritahu ni, kita orang ni ada 2-3 kubur yang dah gali. Tapi 2 kubur ni, kedua-tiga kubur ni bergelinang dengan air. Saya kata dengan dia, biar betul. Ya, sebab katanya dah 2-3 hari dah hujan kat situ. Okay. Lepas tu kalau boleh tunggu kejap lah, sebab kita orang nak keringkan dulu air dalam kubur tu. Kan kadang-kadang bila kita gali kubur tu ada air bertakung apa semua kan. Air bertakung apa semua kan. Jadi diorang pun gali lah. Saya pun bawa keluar lah, ambil baldi yang besar ni, tolonglah keluarkan air sampai kering. Yang menjadi isunya sekarang ni adalah air tu tak surut-surut, dan dia bila saya duduk kat dalam liang lahat tu, dia sampai parah lutut. Buang air tu still ada. Mungkin dekat situ tempat air mata air. Sebenarnya jawapan tu adalah nak menyejukkan hati je sebenarnya. Nak menyedapkan hati je, sebab apa nama tu, mungkinlah dekat situ air mata air ke tempat dia punya lubuk air ni kan, buang, angkat keluar apa semua kan. Jadi saya pun macam cakap apa dengan Din, kau pula nak buat dia, aku dah sakit pinggang ni. Dia pun buat sampaikan pakcik yang seorang lagi kata, lambat ni macam ni, air ni pun tak susut-susut ni. Jadi tak apalah, kita guna kubur lagi satu lah. Kita pun gunalah kubur lagi satu. Kubur tu tak ada jauh sangat, selang daripada 5-6 kubur je. Selang daripada 5-6 kubur ada tempat kubur kosong. Jadi kubur tu bila kita buka papan tu, kubur tu pun bergelinang dengan air juga. So apa nak kena buat, nak tapi cuma air dia ni cetek sikit daripada air yang kubur yang pertama. Kita pun buang, lalas sekali guna satu mesin yang sedut air tu. Masa tu saya dalam pukul 1.45 tu 45 macam itulah. Sedutlah air tu keluar, sedut sampai kering. Bila dah kering sikit tu, kita orang pun ambil lah jenazah tu. Arwah Pak Ngah ni kan ambil. Bila sampai dekat tepi kan, liang lahat tu kan dia dalam, kita orang letak kat tepi tu dulu. Lepas letak kat tepi tu, macam biasalah kita buka dia punya bunjut dia, buka kaki dia, lepas tu buka dia punya tali sini apa semua buka. Lepas tu memudahkanlah untuk kita nak masuk, nak sharingkan dia, nak masuk ke dalam kubur lah, masuk ke dalam. Lepas saya buka tu, tali-tali tu semua memang saya tak angkat. Memang saya, sebenarnya yang buka tu bukan saya, yang buka tu bapak Din yang buka. Tali apa semua, dari tali tu semua ada dekat dalam kubur. Memang tanam sekali lah, memang tak angkat pun tali tu kan. Okey, masa nak tanam tu ada dia
cuaca menjadi tak berapa nak cantik kan. Masa tengah nak tanam tu, belum tanam lagi, masa tengah on the way nak bawa turun jenazah tu ke dalam liang lahat, tak semena-mena hujan pun turun. Sebab tak tahu lah, mungkin hujan bukit ke apa, sejuk lah. Time tu dah memang tak sempat lah, basah lah apa yang ada kan. Jadi kita orang pun turunkanlah jenazah tu dalam keadaan hujan. Hujan tu dia tak adalah lebat, tapi dia hujan. Dia renyai separuh lebat dengan lebat. Tapi dia yang turun hujan tu. Bila dah turun hujan tu basah apa semua. Jadi keadaan situ menjadi sukar sikit lah. Dia bertambah licin lah cerita dia. Dia bertambah licin. Jadi kita orang pun dia nak cepatkan benda tu punya pasal. Kita orang pun buat jugalah kok macam mana pun kena selesaikan jugalah apa nama tu perkebumian tu pada hari tu. Lepas dah masukkan liang lahat, dah masukkan arwah ke dalam liang lahat apa semua dengan hujan, tali tu apa semua kita nak buka apa semua, tanam sekali. Lepas tu apa nama tu kita kambus lah tanah, kambus tanah sampai dah padat apa semua, barulah kambus sampailah dia timbul. Okey, bila dia timbul tu, dia jadilah macam berbukit kan. Jadi macam berbukit lah apa semua. Bila dah jadi bukit apa semua, saya kata dengan Bapak Din, cik tak payah takin dah cik, ini hujan dah lambat ni kan, kita balik kan. Pakcik kata tak apa, tak ada apa-apa lah, kita pun balik lah. Okey, masa nak pacak kayu nombor kalau tak batu nisan, tapi kita pacak kayu dulu lah kan. Masa nak pacak kayu tu, okey, Din yang pacak kayu tu, sebab Din yang pegang kayu tu. Siapa suruh dia pegang kan. Jadi dia pun pegang kayu tu, dia pun pacak. Masa dia pacak kayu tu, saya perhatikan ni sebab saya suluh dia kan. Dia tengah berjalan kan. Masa dia nak pacakkan apa nama tu kayu tu, saya nampak orang tua yang sama juga yang kat rumah tu. Dekat betul-betul dekat pondok yang untuk orang rehat. Pondok orang rehat yang kalau kita pergi kubur-kubur dia mesti ada pondok kan. Kat pondok tu saya perhati jauh je orang tua ni. Orang tua ni siapa sebenarnya saya pun tertanya-tanya dalam hati saya ni. Nak cakap banyak kang, nak cakap lebih kang. Yelah, ini kita menguruskan orang, takut terasa hati, tersentap hati ke apa ke kan. Jadi saya pun cakap dengan Din, kau dah selesai ke? Sebenarnya saya cakap dengan Din dah selesai ke belum tu, sebab saya pun takut juga sebenarnya ketika tu. Time tu tak berani lagi kan. Berani dalam takut dalam berani, yang macam tu dah cerita dia. Cuma beza dia ada 2-3 orang, 4-5 orang kat situ tu jadi berani tu kan. Jadi saya pun cakap dengan Din, dah tu Din, kalau tak ada apa-apa kita balik kan. Lepas tu bapak dia kata kita balik rumah Pak Ngah, balik rumah tadilah. Sebab apa, ialah dah hujan-hujan ni kan apa semua kan. Kita orang pun balik lah ke rumah sana lah, rumah yang dekat Ulu Sangor tu kan. Sampai di rumah tu apa semua, Bapak Din bagi saya baju dengan kain pelikat. Baju dengan kain pelikat lah apa semua. Kita orang balik, masa tu balik naik kereta je lah, sebab van tu akan balik ke Karyah dia lah. Saya yang bawa kereta tu Bapak Din lah. On the way nak balik tu Bapak Din cakap dengan saya, Sophie terima kasih banyak-banyak kan, memudahkan kerja pakcik apa semua, tolong apa. Saya cakap tak ada apa lah pakcik kan, sama-sama lah kita buat sama-sama ni, fardu kifayah kan. Lepas tu diorang pun balik lah. Masa nak keluar daripada tanah perkuburan tu, maknanya pintu masuk kan, ada pintu keluar kan. Masa nak keluar pintu keluar tu, saya ternampak sekali lagi wajah orang tua tu, betul-betul nampak. Saya heran. Masa saya nampak tu, saya terus cakap dengan Din, aku nak tanya dengan kau ni Din. Tadi masa aku uruskan jenazah tu, aku nampak satu orang tua ni tau. Orang tua ni dia tak ada besar mana pun, saiz badan dia lebih kurang Pak Ngah tu juga kan. Lepas tu dia kata, aku tak nampak apa lah Pi. Nanti lalu Pi, kau jangan cerita sekarang lah, cerita besok lusa lah. Sekarang ni aku pening kepala lah, sebab badan aku basah dan apa semua. Jadi saya cakap ni, tak apa Din, saya pun malas cerita banyak-banyak. Lepas tu saya pun macam tak nak fikir apa-apa. Sampailah kat rumah Din, sampai kat rumah Pak Ngah dia. Kita orang nak
dengan keadaan badan basah-basah dia apa semua, bapak Din bagi saya baju dengan kain pelikat. Jadi sebenarnya kain pelikat yang saya pakai tu adalah kain pelikat arwah Pak Ngah dia punya. Bayangkanlah, apa pun tak ada kat rumah tu, pakailah apa yang ada, yang penting boleh menutupi badan dengan kaki lah apa semua. Jadi saya pun pergilah mandi. Masuk dah mandi apa semua. Masih nak mandi tu pun dah tak ngam dah sebenarnya. Dia sebenarnya bukanlah tak ngam apa. Bila kepala otak dah fikir negatif, dah fikir macam-macam benda berlaku kan. Kita ni mulalah rasa diperhatikan. Macam saya kata dengan sebelum-sebelum ni, kalau kita dah mula takut, bayang kita pun kita kata hantu kan. Tapi itulah dia, benda ni mainan saja kan. Syaitan ni cuba nak mengusik lah, tu cerita dia. Jadi saya pun lepas dah mandi apa semua, saya pakai baju tu baju beroda sebenarnya. Lepas tu saya pakai kain pelikat. Lepas tu Din pula pergi mandi apa semua. Lepas tu kira ada orang rumah dia buat air kopi apa semua kan, dengan biskut kering sementara nak tunggu hujan berhenti. Lepas tu sebelum apa yang boleh saya katakan ketika itu sekitar jam pukul 3 lah. Jadi bapak dia cakap kita balik lepas subuh pun tak apa kan, tak ada apa yang nak dikejarkan kan. Saya kata tak ada apa-apa, boleh je nak balik lepas subuh kan. Elok juga kan, kalau nak gerak-gerak sekarang ni pun yang hujan lagi apa semua. Jadi sementara nak tunggu ke subuh tu, jadi mata ni memang tak boleh lelap. Jadi minumlah air kopi kat situ kan, minum air kopi. Lepas tu bila dah minum air kopi apa semua, jadi sebenarnya kematian Pak Ngah ni tak banyak orang tahu sebenarnya. Jadi macam ada satu benda yang diorang sorokkan daripada masyarakat situ lah. Saya tak tahulah ini tapi dia dah cakap dengan saya jangan cerita banyak sangat pasal ni, sebab nanti takut orang yang view tengok saya punya live ni, takut orang Bukit Beruntung ke apa tahu cerita tu. Dia dalam pukul 3 tu saya pun minumlah kopi dengan Din apa semua, dengan bapak dia sekali. Minum kopi, makan biskut kering kan. Lepas dah minum-minum tu, tak ada apa benda pun yang kita borakkan. Cuma tinggal lagi lah, dalam pukul 3 lebih kat 3.30 tu, saya nampak Din dah mula hanyut dah. Dia dah tidur dekat kursi panjang. Bapak Din pula saya nampak dia tengah sandar dekat batu, tapi dalam keadaan mata tutup lah. Mungkin dia tengah tidur kot kan, dia tengah rehat apa semua. Jadi anak-anak arwah pun dah tidur dalam bilik. Tinggal bini dia pun saya tak nampak kan. Lepas tu ada lagi 2 orang lah. Ini tak salah saya, saudara diorang jugalah. Lepas tu diorang tegur saya, bang tak mau tidur ke bang? Saya cakap, nak tidur tapi mata ni tak boleh lelap lagi. Saya cakap, tak apalah, sekejap lagi saya tidur lah. Dia pun bagilah saya kain selimut apa semua dengan bantal. Maknanya diorang tidur kat ruang tamu lah. Sebab bilik tu ada 2-3 je bilik. Saya tak nampak lah sebenarnya, nampak bilik tu 3. Lepas tu saya pun duduk kat ruang tamu. Belakang saya tu ada Din lah. Din tengah tidur. Din tu tengah tidur apa semua dekat kursi panjang. Manakala bapak dia tengah rehat-rehat apa semua kan. So lepas tu sebenarnya dalam pukul 3 lebih pun elektrik tak ada tau ketika tu. Kan saya beritahu tadi ada gangguan bekalan elektrik kan. Jadi elektrik ada bergantung kepada apa nama tu, lilin. Bergantung pada lilin je sebenarnya. Bergantung pada lilin je. Lilin dalam rumah tu ada 4 batang lilin lah. Jadi rumah tu ada terang sikit lah. Din pun tidur dalam keadaan hujan kan. Siapa tak mau tidur kan, sejuk dia ulit mimpi kan. Tambah-tambah lagi kawasan tu kawasan sejuk, tak belah Hulu Selangor sana. Saya pun nampak bapak Din pun makin lama makin dah hanyut lah. Maknanya tidur lah cerita dia kan. Jadi apa orang kata, saya ni sebenarnya cuba nak melelapkan mata juga, tapi tak mampu kan. Bila kita lelap mata ni, saya rasa anda semua mungkin pernah mengalami benda yang sama. Bila saya tengok, bila kita nak tutup mata ni, kejap pandang kiri, kejap pandang kanan, kejap pandang depan, kejap kita tengok. Bunyi hujan ni dia mengganggu tau, dia kepala otak ni, sebab sebenarnya saya dah memikirkan pasal orang tua tu siapa. Jadi saya pun macam tak boleh tidur lah, Benda pertama lagi saya kacau Din lah. Saya kejut Din, bangun Din, aku tak boleh tidur lah Din. Lepas tu dia cakap, kau tidur dia lapi, aku penat lah, badan ni dah macam nak demam ni apa semua kan. Cakap, kalau kau tidur susah lah aku Din, aku boring ni, tak ada apa nak buat kan. Lepas tu dia kata,
Kau cuba-cubalah main-main mata, nanti kau tidur lah. Tapi Din pun macam nak tak nak dia berat dengan saya, maknanya dia memang letih tu. So uh, kata apa, saya pun macam okay, tak apalah, saya pun relax lah kan. Nak buat macam mana kan, Din pun tak mulai saja. Saya pun buat macam biasa lah. Dalam pada tengah-tengah rehat-rehat tu, dah mula dah start nak terkencing pula lah apa semua. Saya pun pergilah tandas nak kencing. Bayangkan dalam keadaan gelap, saya bawa lilin tau. Saya bawa lilin sampai ke tandas, nak kencing apa semua. Lepas dah kencing, saya keluar daripada tandas tu. Mata saya tu mengilau tempat lain lah. Rumah kat Hulu Selangor tu dia macam rumah kampung tau. Bila saya pandang tu, saya terpasang satu lembaga tau. Lembaga ni bukan orang lain, pakcik tu juga sebenarnya. Kiranya saya pandang, ini pakcik tadi. Sebenarnya saya tertanya siapa pakcik ni semua tau. Saya tertanya siapa pakcik ni. Saya pun Allahu Akbar. Saya sebenarnya dah takut dah time tu. Takut sampai nak menangis sebenarnya. Tapi dia ada satu perasaan yang menakutkan sampai kita rasa kita nak menangis, nak menjerit. Tapi tak terkeluar. Lantak lah, malah layan lah. Kalau saya layan, nanti dia akan menjadi ceritanya. So saya tengok lembaga tu, kelibat pakcik tu. Saya pun terus masuk dekat ruang tamu tu. Saya tengok Din macam biasa dengan tidurnya. Lepas tu saya nampak bapak Din dah tak ada. Saya dah risau dah, pergi mana pula orang tua ni. Lepas tu saya fikir mungkin dia pergi tidur tempat lain ke apa. Fikiran saya tu betul. Maknanya dia tidur dekat tempat lain lah. Dia tidur ada dekat satu beranda. Dia ada tidur dengan bantal apa semua, dengan seorang lagi kawan dia. Okey. Ketika itu saya memang tak boleh lelapkan mata. Saya cuba mengelunjur. Apa saya nak buat, saya tengok handphone lah. Saya tengok handphone. Masa tu layan Facebook lah. Alhamdulillah lah kat situ line ada kan. Saya pun layan apa semua. Lepas dah layan apa semua, mata pun dah jadi macam layu lah, nak tertidur kan. So saya pun okey lah. Tengah layan. Akhirnya saya pun terlelap dengan sendirinya. Bila saya terlelap dengan sendirinya, pukul 7 lebih tu, bapak dia kejutkan. Bangun apa semua. Bila saya bangun, time tu dah pagi dah. Lepas tu pak dia kata dah, kita nak balik lah, kita kira cerita nak balik. Kat situ tak ada apa-apa. Orang kata apa, tak ada buat kenduri, tak ada tahlil apa semua, tak ada. Mana kematian tu memang berlalu tu semalam je lah. Jadi saya dengan Din pun balik lah. Bapak dia lah cakap, pakcik bawa lah kita. Saya nak tidur lah kita. Saya pun tidur lah kita. Dengan Din pun dekat, tidur lah. Lepas tu dia dekat, tak apa tapi sampai rumah aku kau tidur dulu kan. Saya kata ni okey lah, tak salah lah, boleh lah kan. Okay, so sampailah bapak Din pun bawa lah kereta. Sampai ke rumah Din. Okay. Bila sampai ke rumah Din, macam biasa lah, saya kata dengan Din, aku rasa aku balik rumah lah kot kan. Aku lebih selesa tidur kat rumah daripada tidur kat sini kan. So jadi saya pun balik lah. Dia kata terpulang pada kau lah, kau nak balik dengan macam ni ke? Balik macam ni je lah apa semua kan. Lepas tu dia kata kau pakai tak shoot aku lah. Sebab saya pakai seluar dia kan. Seluar dia lebih kurang saiz pun kecil sikit daripada saya, tapi agak sendat lah pakai. Yang penting saya balik. Bila saya balik rumah apa semua, sampai dekat rumah, saya ada beli ikan tau. Siapa yang kenal saya, dia tahulah saya ada beli ikan. Saya ada beli ikan flowhorn dengan kelisa. Sampai dekat rumah, saya tengok ikan tu dah macam kelang kabut tau. Saya sampai kat rumah time tu pukul 10.30 pagi. 10.30 nak sebelah. Ikan tu kelang kabut tu macam tak tahu lah apa kot kan. Jadi saya ambil cacing bagi makan lah apa semua. Saya bila masuk dalam rumah, time tu pukul 10 lebih, pukul 11. Saya pun tak ada apa nak buat kan. Saya mandi, tukar baju, tukar seluar lah. Sebab yalah, kita pun malas. Sebab saya pun pakai baju orang, kain tu dah saya pakai kain pangah dia tu, yang meninggal tu. Jadi lepas daripada tu, okey, saya pun tidur bantai tidur lah sebab penat sangat kan. Penat sangat saya tidur. Lepas tu bila dah tidur pun semua, apa orang kata, saya pun dalam pukul 4 lebih, pukul 5 tu baru saya bangun.
4 petang ke 5 petang tu baru saya bangun kan. Lepas saya dah bangun tu saya segar. Lepas dah sembahyang asar tu saya keluar lah, macam biasa lah, keluar lepak dengan kawan-kawan apa semua kan. Lepas tu bila saya balik dalam pukul 6 lebih saya balik, rumah saya pun dah balik. Saya pun sampai rumah dan kebetulan dia pun sampai rumah. Bila sampai rumah, rumah saya kata, abang pergi mana semalam? Saya kata kan pergi uruskan jenazah. Dia kata takkanlah sampai 2 hari. Orang kata yelah sebab semalam hujan. Lepas tu tak adalah balik apa semua kan. Jadi bila dah settle apa semua, rumah saya kata, bang kenapa rumah kita ni bau apa bagus lah, pekat sangat lah bau dia. Lepas tu saya kata dengan rumah saya, biar betul kan, sebab aku tak bau pun. Lepas tu rumah saya kata, memanglah kau tak bau sebab hari-hari kau mengadap benda tu. Jadi saya pun masuk rumah, tak apalah, saya kata dengan rumah, ambil lah air freshener tu, tembak bagi dia hilang kan bau kan. So dah tembak apa semua, anak saya pun ada kat bawah apa semua. Masa tu saya ada anak nombor 2, anak saya nama Umairah, kecil lagi kan. Time tu ya Allah, asyik menangis je. Saya pun dah jadi rimas lah, asyik nangis. Lepas tu bila saya nak dukung dia tak nak. Dia selalu ni kalau saya dukung dia rajin dia nak, tapi tak nak. Lepas tu saya macam saya suspect lah ada benda yang tak kena kat diri saya tu kan. So apa yang saya buat, saya ambil sembahyang, saya buat amalan lah yang mana guru saya ajar lah, bersihkan diri apa semua. Lepas tu saya buat mandi lah, saya mandi apa semua. Lepas saya dah mandi apa semua, lepas tu saya lepas mandi dah rehat sampai pukul lepas maghrib, lepas isyak tu saya lepak kat depan rumah saya ni. Kat depan rumah saya ni ada satu, kira ada, orang kata apa, kira ada tanah lapang lah sikit, parking motor kan. Bila saya lepak, dekat dalam raga motor saya ni ada kain ni. Kalau tuan-tuan semua nak tahu, ini ada kain kapan, kain yang daripada arwah Pak Ngah tu. Inilah kain dia. Jadi mesti korang tertanya, kenapa kain ni ada kat aku sampai sekarang? Betul tak? Saya akan cerita pasal kain ni. Jadi bila saya tengok kain ni, saya fikir, semalam tak ada kain ni. Jadi saya cakap dengan orang rumah saya, kau ada letak kain apa-apa ke? Cakap tak ada. Lepas tu saya pun fikir-fikirlah, biar betul. Sebab memang tak ada kain. Sebab masa saya balik, tak ada kain ni. Kalau ada sekalipun kain ni, mesti dah terbang lah. Kalau tengok, kalau dia tiup, dia angin apa semua kan. Jadi tinggallah ada kain ni. Saya tengok, ni sebab kain ni bila saya angkat, dia berbau tanah tau. Masih kalau tuan nampak kan, kalau saudara saya semua tengok kan, sahabat-sahabat dia masih lagi ada bekas-bekas tanah. Bekas-bekas tanah. Bukan kain baru, kain lama. Bekas-bekas tanah. Jadi saya pun macam dah mula curiga dah, benda pula ni kan. So saya kata dengan, saya call Din kat mana kan, sebab aku nak pulangkan balik baju dengan kain plekat apa semua. Dalam masa sama dia kata, tak apalah, kau tunggulah, kau datang rumah kau. Lepas tu bila Din sampai rumah, dalam pukul 9.30 dia sampai tu, kita lepak lah kat dalam rumah. Lepak kat rumah je time tu. Bila lepak tu, saya mulakan cerita balik dengan Din. Aku ada benda nak cakap Din, tapi aku nak minta maaf banyak-banyak kat kau, sebab rasanya ini menyentuh hal peribadi keluarga kau. Din pun cakap lah, kenapa Bi? Din, sebenarnya aku nak cakap dengan kau Din, malam yang aku uruskan jenazah tu, aku ada nampak satu pakcik ni dekat dalam bilik. Dekat masa kita uruskan sekali pun, aku tengah borak dengan dia, kau tegur aku buat siapa. Yang kedua ni kat tiang. Yang ketiga ni aku nampak dia dekat tanah perkuburan. Tapi sebenarnya aku ada nampak dia dalam kereta kita juga. Lepas tu Din pun dia dekat. Lepas tu Din, bila aku balik daripada rumah kau, apa semua kan, aku lepak kat depan, aku nampak ada tali ni Din. Tali ni, kalau kau nak tahu, ini adalah tali ikat pocong. Bukan pocong lah, tali ikat bunjuk atas dengan bawah, kepala dengan kaki. Lepas tu dia kata, kau bawa balik ke? Mana aku bawa balik? Tali ni kan bapak kau yang buka. Bila pula aku bukan tali, aku hanya keluarkan air dalam kubur je. Dia pun dekat dengan saya, macam ni lah Pi, kau tahu tak kenapa aku cakap jangan cerita apa-apa? Aku cakap, yelah, hari ni kau nak cerita, aku nak dengar.
Jadi dia pun cakap, sebenarnya macam ni Pi, pakcik aku ni, pak ngah aku ni, dia ada orang buat dia, ada orang santau dia. Dalam masa yang sama, dia ni pun balas balik. Itu cerita dia. Dalam dia balas balik, dia ada saka. Untuk pengetahuan kau, pak ngah aku ni pewaris saka arwah atuk aku. Jadi aku cakap dengan dia, oh no wonder lah kan. Lepas tu kalau kau nak tahu, masa pak ngah aku nak meninggal ni susah tau sebenarnya. Yang kau nampak kita uruskan je, tapi sebenarnya masa dia nak mati tu cukup susah. Dia meninggal, saya cakap dia meninggal kat mana? Dia meninggal kat hospital. Tapi masa dia nak meninggal tu cukup susah kan. Sampai kan nurse pun dah malas nak jaga dia kan. Sebab tiap-tiap malam dia cakap sorang-sorang. Lepas tu orang sebelah katil dia sampai minta request nak pindah tempat lain lah apa semua. Lepas tu saya kata dengan Din, jadi Din, apa kaitannya dengan tali ni Din? Tali ni aku tak tahu Pi, tapi yang pasti pak ngah aku ni dia memang ada saka, dia memang ada membela. Dia cakap, iya ke Din? Lepas tu kenapa kau tak cakap aku awal-awal benda ni? Sebab tu aku cakap dengan kau Pi, jangan tanya apa-apa, sebab benda ni aku akan cerita dengan kau sendiri. Kalau kau nak tahu Pi, masa kau cakap pasal orang tua tu, aku perasan juga dekat kubur. Tapi tak tahulah sama ada orang tua yang aku nampak tu sama yang kau nampak ke ataupun lain. Jadi mereka, aku tak tahulah, sebab aku tak tahu muka dia macam mana. Kalau kau ada gambar dia boleh aku tengok. Jadi apa nama tu, Din pun dekat dengan saya macam ni lah. Dia buka Facebook dia. Bila dia buka Facebook dia buka album yang raya punya, album raya yang gambar-gambar album raya family dia. Dekat sini ada banyak gambar album family aku dengan ni. Ada tak kat sini? Jadi sambil saya scroll, saya nampak ada satu orang tua, saya kata, inilah muka dia yang aku nampak. Lepas tu dia pun cakap, dan aku pun nampak benda yang sama Pi. Kalau kau nak tahu, itulah pak ngah aku. Aku cakap, kau biar betul. Ya, itulah pak ngah aku. Lepas tu, tapi kenapa lain kan? Sebab masa kau uruskan jenazah pak ngah aku kan dah kecut muka dia, dah cekung apa semua, macam banyak hidup. Sebab yang orang tua tu dia berisi sikit, sebab itulah pak ngah aku. Lepas tu saya kata dia, habis yang kita jumpa tu siapa? Sebenarnya kalau kau nak tahu, benda tu mungkin saka pak ngah aku kot. Lepas tu saya kata dengan Din, kalau betul tu saka pak ngah kau, apa kaitan dengan tali ni? Apa kaitan dengan tali ni? Tali ni dia bau tau. Okey, saya pun cakap dengan Din, macam ni Din, aku ni tak mau campur urusan family kau. Aku menghormati kau sebagai seorang kawan aku. Jadi aku rasa benda ni ada baiknya kita pulangkan balik lah apa yang ada. Lepas tu dia berdekat, apa lah Pi, macam ni lah. Besok kita pergi rumah pak ngah aku, aku pun nak hantar barang juga, aku pun nak hantar baju apa semua. Aku pun sambil-sambil tu boleh hantar kain apa semua, dan dalam masa sama kau bawa tali ni tali. Mungkinlah kita bersangka baik lah Pi, mungkin tali tu mungkinlah dekat engkau ke apa kan. Jadi sebenarnya nak menyejukkan hati tu, saya pun fikir tak apalah, okey lah ngam lah. Okay, sampai kat rumah besok tu, dia pun balik lah. Bila Din balik, malam tu saya nak tidur lah dalam macam biasa. Bila saya nak tidur, saya macam ada benda yang tak ngam tau. Saya duk nampak kelibat. Sebenarnya bukan hantu tapi saya nampak kelibat. Dia ibaratkan macam ni, bila kita tengah duduk ni, kita nampak bayang. Macam tu, sekali pindas. Lepas tu, sekali jalan. Lepas tu, pada malam tu juga, anak saya tak boleh tidur, sehingga terpaksa mak bapak saya turun bawah. Anda boleh scroll dekat saya punya Facebook, orang rumah saya, Siti Suada. Boleh tanya dia. Ketika itu anak saya memang tak boleh tidur. Tak boleh tidur sampai saya dah baca ayat kursi, dah baca ruqyah pun tak jalan, tak jadi. So mak dengan ayah saya pun turun nak tak nak kena panggil otai tu kan lah. Bila mak dengan ayah dah turun apa semua, dengar saya dah beritahu apa semua, mak saya kata, kau mayat mana yang kau uruskan ni? Kata, biasalah mak kan, orang meninggal apa semua kan.
Lepas tu mak saya kata tak apalah, budak-budak ni biarlah mak bawa balik atas. Maknanya anak-anak saya tu mak saya bawa balik atas. Atas tu maknanya rumah flat lah. Saya duduk rumah bawah. Dia tinggallah saya dengan orang rumah saya. Tinggallah saya dengan orang rumah saya lah, berdua lah dalam rumah. Bila dalam rumah tu, bini saya pula tak boleh nak tidur. Dia kata macam-macam lah kan. Apa nama, dia kata bang tak boleh tidur lah bang. Kejap panas sana, kejap panas sini. Lepas tu terasa macam kaki tu tak macam orang pegang apa semua. Tu saya kata mama saya tak ada apa lah kot yang istighfar banyak-banyak lah. Sebenarnya malam tu pun saya dah mati akal lah, dah tak tahu dah buat apa dah. Saya pun dah tak boleh buat apa dah macam-macam baca dah. Amalan dah macam amalan saya baca kan, tak jadi juga. Jadi saya kata dengan rumah saya tidur je lah kan. Lepas tu pasang apa ruqyah tu, yang apa nama Walkman kecil tu pasang. Sambil-sambil pasang tu tidurlah kan, tidur sampailah pagi kan. Mana berjaya lah untuk tidur. Cuma apa yang datang mengganggu malam tu malah nak fikir lah. So bila besok tu rumah saya kejut rumah saya untuk supaya subuh apa semua siap-siap nak pergi kerja. So saya pun apa nama tu macam-macam lah pergi kerja. Dia pergi kerja, saya pun ada kerja saya nak kena buat. Lepas tu dalam pukul 12.30 tu Din call saya nak pergi ke Hulu Selangor untuk hantar barang. Saya pun okey lah. Saya ambil kain plekat, saya ambil kain baju pagoda dengan kain tu, dengan tali tu memang saya letak sekali. Memang saya nak pulangkan balik kan. Sebab hak orang lah kita pinjam malam tu kan. Sampai dekat rumah arwah tu, rumah pangar dia. Dia jumpa mak ngah kan, jumpa mak saudara dia. Cakap, saya pun jumpa lah orang keluarga dia, kata ni baju dengan kain yang saya pinjam tu, dalam ni ada tali. Tali ni mungkin saya terbawa balik kot. Saya lipat, saya bagi kat Din. Din bagilah kat mak ngah dia, lah. Lepas tu mak ngah dia pun kata terima kasih banyak-banyak lah apa semua. Jadi kita orang lepak pun tak lama kan, dalam cuma niat nak hantar je. So bila dah pada tu kita orang pun balik lah. Saya dengan dia pun balik lah. Sebelum balik tu biasa lah mengilau tempat lain, pergi taman komplek apa yang patut kan, beli barang lah apa semua kan. Saya kata dengan Din, Din, pakcik kau ni okey ke tak? Saya buka cerita dengan pasal pakcik dia lah. Pakcik kau ni okey ke tak? Lepas tu dia kata pakcik aku ni ramai orang dengki dia pi. Jadi dia pun ceritalah masalah tu. Jadi apa yang masalah tu tak perlulah semua tahu. Okay. Pada tu pun di end kat situ lah. Okay. Saya pun balik rumah, dia pun balik rumah. Bila balik rumah, anak saya tak duduk dengan saya. Dia terus duduk dengan mak ayah saya. Macam mak ayah saya tak mau hantar kat bawah kot. Dia kata tak apalah, biarlah mak jaga dulu. Tambah lagi anak saya Umairah tu pun kecil lagi kan, tak sampai setahun lagi rasanya. Dia letaklah kat atas, setahun ada lah, letak kat atas apa semua. Tinggallah saya dengan rumah saya. Okay, saya pun dengan rumah saya. Ketika tu tak silap saya kat hari Khamis, hari Jumaat malam 1. Hari Jumaat malam 1. Sebab apa saya tahu hari tu? Sebab besoknya tu besoknya orang rumah saya cuti. Jadi saya pun okey, fun lah, relax dengan rumah saya, tengok TV apa semua kan. Lepas dah tengok TV apa semua, tak silap saya kita orang layan cerita hantu juga sebenarnya, layan cerita hantu Indon. Bila dah layan tu, tiba-tiba orang rumah saya kata terbau kapur barus. Saya kata dengan dia, yang tak ada apa kot, perasaan kau ni tambah-tambah lagi kita tengok cerita seram ni. Kata dia, tak ada, ni tiba-tiba bau. Jadi saya ni dah orang rumah kan, nak lawan macam mana pun dia menang. Jadi lama-lama tu pun tiba-tiba saya pun terbau kapur bagus tu. Saya cakap dengan rumah saya, sudah. Lepas tu saya cakap dengan rumah saya, tak ada apa lah yang ni mungkin sebab minyak kapak ke apa jatuh ke apa kan, nak sejukkan hati je sebenarnya kan, tak ada apa lagi dah. So jadi dalam tepat pukul jam 11.30 pagi malam tu, kita orang pun nak tidur biar besok tu cadang ni nak pergi ambil anak-anak. Jadi macam biasalah, sebelum tidur tu saya nak kunci pintu, kunci rumah apa semua, tengok kereta dah lock ke belum, motor dah lock apa semua. Dan
apa yang memeranjatkan saya, dekat motor saya tu ada lagi tali ni. Walhal tali ni saya dah hantar dah dengan Sidin tu. Jadi ada lagi tali ni. Apa sebenarnya yang berlaku dan apa sebenarnya yang nak disampaikan. Jadi saya pun dah hilang akal lah, dah tak tahu nak buat apa dah sebenarnya. Bila saya nampak tali ni, saya biarkan je kat motor tu, saya malas nak pegang lah. Saya kata, lantak kau lah kan. Yang penting aku. Tapi bila kita dah masuk dalam bilik, saya dengan rumah saya dalam bilik, kepala jadi tak ngam. Rumah saya pula jadi tak sedap hati, jadi rasa macam lain, rasa macam tak sedap, macam bang, saya tak sedap hati lah bang. Saya pun dekat dengan rumah saya, yang abang pun tak sedap hati sebenarnya, yang tak tahulah sebab apa kan. Saya duk fikir-fikir ada benda ngekot ni apa semua kan. Saya pun cakap dengan Din, dengan rumah saya. Saya kata dengan rumah saya, tak boleh jadi ni. Jadi saya pun dah tak tahu nak buat apa. Okey. Dalam ni ada sahabat saya. Dia adalah guru saya. Nama guru saya adalah Sheikh Kamsani Ismail. Dia adalah friendly saya. Mana-mana yang kawan-kawan saya boleh PM dia ataupun boleh add dia sebagai friend lah. Sheikh Kamsani Ismail. Saya ada telefon dia. Saya cakap dengan Abang Kamsani. Assalamualaikum Syekh. Assalam. Kenapa Pi? Saya kata dengan Syekh, saya tak boleh tidur Syekh. Ada masalah Syekh, tak tahulah badan saya tak sedap ke apa semua kan. Jadi Kamsani pun cakap dengan saya, tak ada apa-apa tu kan, okey kot. Jadi saya kata tak tahulah badan saya ni, rumah saya pun tak ngam ni apa semua kan. Jadi Abang Kamsani tu kata tak apalah, nanti Kang saya WhatsApp. Jadi Abang Kamsani pun WhatsApp lah saya beberapa doa-doa. Yang saya, Abang Kamsani, Syekh Kamsani ni adalah guru saya dan juga guru Pali. Dalam ni ada Pak Ali yang suka membebel dalam ni. Dia adalah guru saya, guru tauhid saya, yang banyak mengajar saya erti perjalanan hidup ni, perjalanan hidup sebagai seorang hamba Allah. Jadi bila Kamsani dah WhatsApp saya beberapa amalan tu, antaranya adalah bacaan doa Nurul Nubuah. Bila saya dah baca tu, saya baca dengan rumah saya. Lepas dah baca tu, Abang Kamsani kata buatlah dalam air, jadi minum. Jadi saya dengan rumah saya pun minumlah air tu. Lepas dah minum pun semua, keadaan tu kira rumah saya jadi tenang lah. Sebenarnya saya tak tenang langsung. Saya masih lagi berfikir kenapa benda yang berlaku sebenarnya. Kita sebagai ketua keluarga, suami, mesti nak sentiasa yang terbaik dalam rumah ni supaya tak ada gangguan. Saya pun jadi macam Allahu Akbar Rabbi, apa benda dah pula ni kan. Jadi saya putuskan, cakap dengan rumah saya dah tu yang saya okey tak? Dia kata dah okey sikit dah bang apa semua. Tak tahulah jawapan dia okey tu nak menyejukkan hati saya ke atau apa, tapi dia kata saya dia okey. Dalam masa yang sama, bila dia kata dia okey tu, okey lah, saya pun fun lah, okey, tak ada masalah kan. Lepas tu saya pun tenang apa semua, tapi saya tak tidur. Saya ni adalah orang yang susah tidur malam. Saya ni susah tidur malam. Dia orang rumah saya tidur. Bila orang rumah saya tidur, saya lepak kat depan ni macam biasa tengok TV, kadang main game lah apa semua kan. Jadi bila dah selesai tu apa semua, saya sendiri terlelap ni dekat sofa. Besok tu orang rumah saya kejut saya, masa tidur tu sampai subuh pun lanjut, bangun pukul 9. Orang rumah saya kejut saya, dia cakap dengan saya, jomlah bang, pergi ambil anak. Saya kata pukul berapa sekarang? Pukul 9. Allahu Akbar, lajak. Jadi saya pun mandi apa semua. So pergi ambil anak lah. Masa nak pergi ambil anak tu, saya naik motor. Bila saya naik motor tu, saya dapati tali yang saya kata ada tu masih ada dalam motor ni. Lepas tu orang masih tegur saya, bang, bukan tali ni abang dah hantar ke? Saya cakap memang dah hantar, tapi entahlah yang. Lepas tu orang rumah saya dah macam tak sedar hati dah. Dia dah mula nak ngam dah apa semua kan. Saya pun aduh, nak macam mana ni kan. Dia orang rumah saya minta izin nak balik Johor. Katanya nak balik jumpa mak dia dekat Johor. Pun saya kata okey lah, balik lah Johor kan. Tak tahu dia balik dengan family dia kan. Dia balik dengan akak dia ke ataupun adik dia. Adik dia ada dalam ni, nama dia Aida Kamarudin. Ni dia balik lah, dia balik apa semua, katanya dalam
2-3 hari kat sana lah. Tinggallah saya seorang kat rumah tu. Dalam keadaan saya seorang kat rumah ni, benda yang pertama saya buat adalah saya cuba buat beberapa amalan yang saya belajar masa saya masyidat dulu. Kemudian saya call kawan saya, nama dia Pali. Pak Li ni ada dalam ni, dia suka memekak dalam ni. Saya call Pak Li, Li aku tak tahu nak buat apa lah ni, asyik benda-benda ni apa semua kan. Pak Li pun cakap dengan saya, alah biasa tu bang, benda tu nak kawan dengan kau. Dia cakap, Pak Li ni biasa ada suka musik saya. Saya pun cakap dengan dia, dah borak-borak ni, kira bagus ni Pak Li tu benda lah. Walaupun dia nak mengacau saya pun, tapi dia ada bagi saya tips lah macam mana benda-benda semua. Jadi saya pun pergi ambil kain tu balik. Bila saya ambil tali tu balik, apa yang saya buat, saya simpan tali tu. Sebab apa? Saya hantar balik, dapat balik kat saya. Saya hantar balik, dapat balik kat saya. Jadi saya ambil keputusan, saya simpan tali ni. Pergi lantak lah nak kata apa kan. Sebab lagi pun Pak Ngah tu tak ada kena-mengena pun dengan saya. Jadi saya pun simpan. Tali tu saya simpan dah 4 tahun dah sampai hari ni. Jadi saya banyak kali yang terfikir nak buang kan. Tapi insyaAllah mungkin terdekat ni saya nak bakar tali tu kan. Jadi apa yang menghantui hidup saya terus berjumpa dengan Din. Saya cakap dengan Din, aku rasa aku perlu berbual dengan kau lah Din. Lepas balik daripada pengebumian pakcik kau ni, hidup aku ni macam ada benda yang tak kena. Dia pun cakap, apa benda ni Pi? Tak tahulah Din, aku rasa macam ada benda ikut aku lah Din. Jadi Din pun cakap, macam ni lah Pi, apa yang aku rasa sebenarnya aku pun rasa benda yang sama. Bapak aku demam sekarang ni, bapak aku tak sihat. Lepas tu, kenapa macam tu? Lepas tu, baru-baru ni aku ada bawa bapak aku pergi berubat. Tak adalah berubat, kira bapak aku beri kawan datang lah. Katanya bapak aku tu pewaris saka kepada Pak Ngah aku. Saya cakap, lah ya ke? Allahu Akbar. Jadi saya cakap dengan dia, alamak, kenapa jadi macam ni kan? Tak tahulah. So macam ni tapi tak pun kau datanglah rumah aku nanti. Sebab apa, nanti malam orang yang nak datang ubat ayah aku tu ada. Jadi saya pun fikir, okey lah aku datang lah. Jadi saya pun datang rumah dia, kena masalah tu. Bila saya datang, bapak Din ni okey. Bapak Din tak adalah sakit, cuma dia lemah lah badan dia kan, orang tua kan. Ni bila dah sampai ustaz tu datang, ustaz lah, pada saya ustaz lah, dia bagus lah. Dia dah borak-borak. Terus saya dekat dengan dia, ustaz, dia tanya, ustaz tengok saya ni ada apa-apa yang nak kena ke? Jadi ustaz pun dekat dengan saya. Dia kata tak ada apalah kan, itu perasaan kau je, kau jangan fikir apa-apa yang kau jangan fikir apa-apa benda yang pelik, jangan fikir apa-apa benda lah, jangan fikir. Kalau kau fikir, benda ni akan menghantui hidup kau. Cakap, dia pun tanya saya, dah lama ke buat kerja ni? Saya kata dengan dia, ustaz, sebenarnya saya bukan uruskan jenazah ataupun bawa van jenazah ke driver ke tak kan. Tapi sebenarnya saya ni lebih kepada sukarelawan, suka nak membantu tanpa kira duit lah. Saya memang tujuan saya tu sebab saya nak fight untuk diri saya untuk jadi berani. Dalam masa sama saya nak mendekati dengan benda-benda ni supaya untuk mengingatkan saya kepada kematian. Jadi ustaz tu pun cakap dengan saya, alhamdulillah bagus kan, tak ramai anak muda nak buat kerja macam ni. Jadi saya pun dekat dengan ustaz tu. Jadi ustaz, macam mana ustaz kan keadaan saya ni ustaz? Ustaz pun dekat dengan saya, tak ada apalah, benda tu biasa, normal kan. Cuma banyakkan solat, istighfar banyak-banyak apa semua kan. Lepas tu apa yang saya dapati, ustaz tu dia ada buat something kat saya lah. Dia ada baca-baca apa-apa semua, bagi saya minum air. Yakinlah dengan kuasa Allah kan, tak ada apa yang boleh menyembuhkan seseorang tu melainkan daripada Allah juga ada. Jadi lepas saya dah settle apa semua tu, saya punya badan jadi tenang, jadi senang, jadi sihat, jadi apa semua. Jadi saya pun beranggapan mungkin saya ni kena kacau, mungkin ada badi. Saya cakap awal-awal lah, manusia ni tak ada badi, tapi mungkin saya ni diganggu oleh roh saka tersebut ke apa ke, wallahualam kan.
Jadi dalam pada masa yang sama, lepas saya dah berubat dengan ustaz tu kata dengan saya, dia tak bagi tahu saya secara detail, cuma dia cakap dengan saya jangan fikir banyak-banyak, tenangkan fikiran, apa semua, apa yang dah berlaku tu kau kena halalkan dunia akhirat, itu saja. Jadi saya pun cakap, ya ustaz, saya pun tak nak fikir apa-apa lah benda tu kan. So saya pun sampai rumah pun dah tak fikir apa dah benda tu, sebab saya pegang satu benda, kalau saya nak fikir pun dia tu siapa kan, tak ada kena mengena langsung dengan saya kan. Jadi alhamdulillah saya pun tak fikir apa-apa apa semua kan. Jadi saya pun okeylah, dalam keadaan masih sama, dah lepas pada seminggu, 2 minggu, 3 minggu, keadaan menjadi normal, tak ada apa-apa yang berlaku. Dan dalam masa 2-3 minggu tu saya ada menguruskan beberapa jenazah, dan jenazah yang saya uruskan tu tak ada apa-apa pun. Normal, menguruskan macam biasa, lepas dah mandi kapan kan macam biasa, tak ada apa-apa. Jadi bila saya dah settle tu semua, ada beberapa jenazah yang saya hantar pergi ke Melaka, PD, Seremban. Alhamdulillah tak ada apa-apa, kat Beranang pun semua tak ada apa. Cuma orang kata apa, sebagai pengurus, menguruskan jenazah ataupun apa benda yang kita buat ni, setiap kerja yang kita buat ni pasti ada risiko dia, dan pasti ada benda-benda dia. Okey, saya ada beberapa pengalaman sewaktu saya menguruskan jenazah tu. Sebenarnya saya ada banyak. Jadi takkanlah saya nak cerita dalam satu hari ni, saya nak cerita semua kan. Jadi kita akan berperingkat sehinggalah saya join satu badan ni, iaitu Tifadu Kifayah. Okey. Jadi sebelum saya join Tifadu Kifayah ni, saya ada beberapa pengalaman yang saya nak kongsikan bersama sahabat-sahabat saya dalam ni, supaya kita ni mendekatkan kepada kematian. Yang nombor 2 tu, kenapa saya cerita benda-benda ni, kenapa dia agak misteri? Sebab apa? Salah satunya berdasarkan daripada apa yang kita buat ke atas muka bumi ni. Kalau amalan kita cantik, cantik lah dia jalan dia. Kalau amalan kita tak cantik tu, tak cantik lah amalan jadinya kan. Okay, jadi ada beberapa pengalaman saya yang sebenarnya horror tau, pelik juga. Tapi saya ada berbincang dengan sahabat-sahabat saya, terutama sekali Amir Danau, Amir Hamzah ni. Saya ada berbincang dengan dia, saya ada borak-borak dengan dia. Ada beberapa pengalaman yang ekstrim ni bang, macam mana bang, perlu tak kongsikan? Jadi orang kata apa, dia dekat dengan saya, nantilah aku fikir dulu apa semua kan. Sebab apa, kalau terlalu banyak sangat kau cerita benda ekstrim, takut orang kata kau menipu. Sebab apa yang kau nampak tak semua orang nampak, tetapi apa yang kau nampak dan kau cerita, bila kau sampaikan ke orang yang pernah mengalami situasi yang sama, diorang akan sokong apa yang kau cakap. Tapi kau kena berhadapan dengan netizen yang sentiasa akan bangkang kau. Jadi disebabkan itu jugalah saya pun fikir-fikir, tak apalah, saya kena ambil masa juga, nak kena borak, nak kena study benda-benda ni. Dalam penyampaian saya tu mesti ada isi. Dalam isi tu ada unsur pengajaran. Jadi apa kata, saya sebenarnya dapat satu SMS daripada hospital, katanya standby, mungkin surat nak keluar ke apa, Allah alam lah kan. Jadi saya pun tak boleh nak cerita lama. Okay, hari ni penyampaian saya lancar. Sebab apa? Saya tak baca komen-komen anda semua. Kalau saya baca, tu yang dia melengit sampai ke 1.5 jam tu. Cukuplah dalam perkongsian tu, dalam 1 jam, 1.5 jam cukup lah kan. Okay, insyaAllah ada peluang, ada masa kita akan jumpa lagi. Sebelum saya akhiri saya punya cerita ni, saya buka semua kepada sahabat-sahabat saya. Apa soalan yang hendak sahabat nak soal kat saya akan cuba jawab. Okey, sebenarnya cerita ni ada terselit cerita Din. Siapa Din? Din ni adalah sahabat saya, nama dia Kamarudin. Dia sahabat saya, dan dia seorang kawan saya yang saya kenal zaman-zaman saya main motor dulu lah. Dia ni bagus, dia baik, dan dia mendapat pendidikan agama daripada family dia pun cukup bagus. Dan dia ni seorang budak sekolah pondok, tapi sampai darjah 6 tu, darjah 6 ke form 2 tu ada lari katnya kan. Tapi pengisian dalam bab agama dia banyak.
dan dia ni seorang yang baik. InsyaAllah saya memang nak bawa dia untuk live dengan saya, tapi biasa dia pemalu. Tapi saya kata dia, saya akan bawa kat dia. Okey. Siapa lagi? Okey, Ahmad Dalan. Pengajaran. Okey, pengajaran daripada cerita ni. Pengajaran daripada cerita ni, apa yang boleh saya sampaikan, macam saya sebut tadi, setiap manusia kita perlu ikut flow kita sebagai hamba Allah. Jadi apa yang dah tertulis yang Allah suruh kita buat, kita buat. Kita jangan buat benda yang tak patut kita buat. Contohnya menuntut ilmu yang salah. Sebengang-bengang mana kita dengan kawan-kawan kita ke, sahabat kita ke apa ke, janganlah menggunakan ilmu hitam untuk menyantau. Sebab apa? Allah ni dia maha kaya. Kebarang kalian dia tak dia tak balas kita di dunia, dia akan balas di akhirat. Tapi kalau dia balas kita di dunia, sebenarnya dia membuka mata masyarakat di mana pengajaran yang banyak untuk kita belajar. Bila kita main ilmu hitam, inilah cerita-cerita dia. Tak semua ilmu hitam terjadi yang macam ni. Mungkin benda ni, apa yang berlaku sebenarnya Allah nak menunjukkan kekuasaan dia, betapa wujudnya makhluk halus ni. Yang syaitan ni sebenarnya dia adalah diutus oleh Allah. Bukan diutus oleh Allah, dia minta permission daripada Allah untuk untuk menyesatkan hamba-hamba, untuk menyesatkan anak-anak Adam dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Jadi selaku kita sebagai hamba kepadanya, kita kena taat kepadanya. Apa-apa jua masalah pun yang datang kepada kita, apa benda pun yang datang, kita kembali back to normal. Kembali kepada Maha Pencipta, bukan kembali kepada syaitan. Syaitan ni dia akan menyesatkan kita je. Walau macam mana pun dia akan kata dia boleh buat, dia boleh tolong kan. Tapi sebenarnya akhirnya tak ada apa-apa pun. Dia menyesatkan kita lagi. Okey, siapa lagi yang bagi soalan? Okey, ada yang cakap dengan saya, kenapa simpan tali tu, kenapa tak pulangkan balik? Sebenarnya tali ni saya dah simpan lama tau. Saya dah simpan lama tali ni. Sehingga kan bila saya terfikir nak buka tali ni, sebenarnya saya dah lupa dah pasal tali ni sebenarnya. Jadi bila saya terfikir untuk buat live, barulah saya teringat pasal tali ni. Sebab tali ni saya simpan dekat saya punya barang-barang saya lah kan. Saya dapat tali. InsyaAllah besok lusa saya akan bakar tali ni. Tak guna pun simpan. Okey, macam mana abang dapat keberanian untuk sertai dalam pengurusan? Sebenarnya keberanian tu datangnya daripada diri kita sendiri. Macam mana kita kena fight diri kita sendiri. Kita takut dengan benda tu, tapi dalam masa sama kita kena fight. Kita kata, kalau aku takut, kita kena letak yang sebenarnya aku kena takut pada Allah. Kita tak perlu takut pada syaitan apa semua. Dalam masa yang sama, kita kena letakkan, kita kena istiqamah dalam diri tu. Memanglah kok mana pun kita takut kan. Saya pun kadang-kadang dalam berani pun takut juga kan. Tapi walau macam mana pun kita kena berani. Kena berani juga. Bila kita berani, barulah kita dapat keberanian tu. Untuk mendapatkan keberanian tu, sebenarnya kita kena duduk, kita kena berdepan dengan benda-benda macam tu. Salah satunya macam ni lah, pengurusan ni. Kita uruskan. Dalam keadaan kita takut, kita kena buat juga, walau macam mana pun. Kita kena fight kat diri kita sendiri sampai kita jadi berani, InsyaAllah. Lagi? Okey, lagi satu, apa orang kata, sahabat-sahabat saya dalam ni, orang yang banyak membimbing saya dalam pengurusan, orang yang banyak membimbing saya dalam ketaatan saya kepada Allah adalah orang yang bertanggungjawab di dalam ni. Dalam kata diri saya adalah Syekh Kamsani Ismail, seorang guru tauhid, dan juga Pak Din. Pak Din ni adalah, kalau dalam Facebook dia, Nasaruddin Sirhu. Dia seorang guru pukulan Mak Melaka, duduk dekat Kajang. Dia antara seorang guru yang mengijazahkan saya bangun anak.
Dan saya menggunakan amalan-amalan tu untuk menangkis benda-benda sihir, benda-benda ni semua. Dan dia lebih kepada tauhid lah sebenarnya. Dan dua orang ni yang bertanggungjawab kat atas saya, yang sebab itu saya ada kat sini, Alhamdulillah. Tali tu kena hantar balik ke kubur. Okey, sebenarnya tali tu uh, yalah, sepatutnya kena hantar balik ke kubur tu kan. Jadi saya tak buat. Jadi saya fikir-fikir, itulah kesilapan yang ada pada diri saya kan. Sebab manusia tak pernah lari daripada kesilapan. Orang kata apa, bumi mana yang tak ditimpa hujan pun. Jadi kesilapan saya kat situ. Mungkinlah benda lembaga-lembaga tu muncul sebab itu hak dia. Kenapa aku nak kena simpan kan. Tapi Alhamdulillah lah, benda tu pun tak mengganggu saya apa semua. Tak apalah, Alhamdulillah. Okay. Apa lagi? Okey, siapa-siapa yang nak join kerja amal, itu nak join saya untuk pengurusan jenazah, boleh pergi ke satu page, iaitu nama page tu Tim Fardu Kifayah, di mana TFK tu dia punya ketua dia adalah adik saya sendiri. Dalam Facebook dia orang panggil dia dalam Facebook dia Abu Zinirah. Dia seorang, dia lah yang pengasas TFK ni, dan saya sebagai abang ni yang follow belakang dia. Tapi apa yang saya cerita, pengalaman-pengalaman saya ni adalah sebelum saya join TFK. Jadi jangan kaitkan saya dengan TFK. Okay. Ada lagi ke pengalaman macam ni? Sebenarnya pengalaman ni banyak. Macam saya cakap tadi, saya takkan dalam satu hari takkan saya nak cerita 10 pengalaman kan. Jadi kita ambil by episode. Sebab saya pernah cakap dalam Facebook saya pernah announce dalam Facebook saya nak buat satu live di mana saya buat di tanah perkuburan. Bukan nak tunjuk berani, bukan nak tunjuk hero, tapi sebenarnya saya nak ajar sahabat-sahabat saya join saya dengan live saya kat dalam perkuburan, di mana dalam masa sama kita menjentik hati dan iman kita ni ke arah kematian, di mana satu hari nanti aku akan pasti ke rumah kekal ni, iaitu rumah kita, kubur. Itu lagi. Ada tak ayat-ayat amalan nak tolak sihir? Banyak, boleh tengok dekat dalam YouTube. Saya nak ajar, kadang-kadang ni lah, kita nak mengajar pun, saya bukan guru kan, tapi nak berkongsikan, insyaAllah saya boleh PM. Saka Pak Ngah tu macam mana? Okey, saka tu antara dia dengan Allah lah. Jangan tanya saya lah. Sebab Pak Ngah pun dah tak ada. Saka tu katanya sekarang ni apa nama tu, Din pun dah bagi tahu saya, bapak dia pun dah buang saka tu. Jadi saya tak tahu pergi mana saka tu. Okey, yang mana okey, Nasaruddin Sirhu nama dia, FB Pak Din. Betul. Kenapa ramai yang minta cerita kulim? Sebenarnya cerita kulim ni ekstrim gila gini. Sebenarnya cerita kulim ni terlalu ekstrim. Sebab apa, kalau saya cerita, boleh dikatakan takkan orang percaya punya kan. Tapi tak apalah, insyaAllah nanti kan ada masa saya akan cerita. Okey, jam pun tepat menunjukkan pukul 1.50. Apa nama tu, saya pun tak boleh nak lama sebab saya nak kena bersiap-siap untuk nak pergi ke hospital dalam pengurusan. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi. InsyaAllah ada masa kita akan jumpa lagi dalam area-area tu juga lah, dalam pukul 11.30 ke pukul 12 macam tu lah. Okey, sebelum saya akhiri saya punya cerita ni, saya minta ampun dan maaf kepada sahabat-sahabat saya semua dan juga netizen-netizen yang mana mendengar cerita saya. Bukan cerita misteri, tapi adalah cerita pengalaman saya. Yang keduanya, saya minta maaf dan ampun dan maaf kepada semua sahabat-sahabat saya sekiranya penceritaan saya ni ada kena-mengena dengan sahabat-sahabat semua. Yang ketiga, sama ada sahabat nak percaya atau tidak, terpulang, tepuk dada, tanya selera. Ibaratkan macam ni, kita keluar pergi kedai, kemudian kita nampak kelibat, kita balik rumah, kita cerita dengan kawan-kawan kita, rasa-rasa kawan-kawan kita nak percaya tak?
Bila kawan-kawan kita tak percaya, apa perasaan kita? Kita akan rasa, oh ya, aku nampak korang ni buat tak tahu je. Jadi lepas pada tu kawan-kawan kita pula nampak, dia pun cerita. Jadi apa kita akan fikir? Tu lah kau, itu hari aku cerita kau tak percaya. Sekarang dah nampak baru pada muka. Betul tak? Okey. Jadi sebenarnya bukan itu dia punya ending cerita dia. Apa yang saya nak sampaikan di sini, ke mana saja pun kita pergi, okey, ke mana saja pun kita pergi, kematian itu pasti. Sama ada kita mati kat rumah kita, sama ada kita mati kat tempat kerja, sama ada kita mati ketika kita bercuti, sama ada kita mati kat kampung, sama ada kita mati ketika kita buat umrah, ataupun kita akan mati. Sebab apa? Kematian ni bila-bila masa je. Sebab apa? Ada satu anak murid kepada Luqman Hakim pernah cakap, Luqman Hakim pernah soal kepada anak murid dia, apakah yang paling hampir dengan kita, iaitu maut. Sekarang pun boleh mati kan. Yang mana tengah tengok ni pun dalam orang kata apa, tengah kita batuk pun boleh mati kan. Sebab apa? Kematian tu adalah benda yang paling hampir dengan kita. Jadi yang mana yang nak condemn saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang mana condemn ke apa ke, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sikit pun tak ada terasa hati. Sebab apa? Di dalam kehidupan ni kena ada pro and kontra, kena ada positif, kena ada negatif. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Saya ambil pendekatan yang paling mudah. Sedangkan orang nak buat baik pun still lagi orang tak boleh terima. Kita ambil contoh paling mudah, Ustaz Emilio. Walaupun dia apa orang kata, dia membantu orang-orang yang susah, dalam tambah-tambah lagi dengan PKP ni, dia banyak membantu, pun still lagi netizen tak puas dengan dia. Sebab tu dalam kebaikan yang kita buat pun ada orang tak senang, apatah lagi benda-benda yang kita buat ni lagi orang tak senang. So jadi kena ingat, okay, saya pernah cerita part yang ketiga. Ada satu brother ni, dia kira Abang Long lah, pernah marah sound saya. Dah lama dah, 2-3-4 tahun lepas, pernah sound saya ketika tu dekat R&R Gurun ni. Salah saya sebab saya block kereta dia je. Dia pernah maki amu saya minta maaf dengan dia. Saya kata minta maaf apa semua, tetap dia marah saya juga. Tapi nak dijadikan cerita, 2 tahun lepas dia meninggal. Saya tak tahu dia meninggal. Dia meninggal. Saya tak kenal brother dia pun. Dia meninggal. Apa yang menjadi benda tu berputar, saya yang menguruskan jenazah dia. Sebab apa? Pihak hospital telefon, ada kematian, saya uruskan. Bila saya buka muka dia, inilah orang yang pernah sound aku 4 tahun lepas. Kena ingat, wahai sahabat-sahabat saya dalam ni, what you give, you get back. Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Jadi kita kena bersangka baik kepada sesama manusia. Sebab ini adalah benda yang diunjurkan oleh Islam dan diunjurkan oleh Nabi. Okey, sehingga di sini kita punya live. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Salam kasih sayang daripada saya, dan juga sama-sama kita mendoakan kepada Allah supaya COVID-19 ni beredar dengan cepat dan kita nak sambut Ramadan, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi di hari yang lain, di waktu yang sama, insyaAllah, dengan topik yang lebih baik, pengalaman yang lebih ekstrim. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.